Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini adalah sesi ke-7 webinar yang dianjurkan oleh Badan Peguam Negeri Johor. Bagi sesi ini, Johor Bar Committee menganjurkan forum bertajuk PKP, Hak Anda Jika Ditangkap. Walaupun kini kami dalam PKP bersyarat, apa yang jelas ialah peraturan-peraturan masih berkuat kuasa. Jadi sebelum saya memperkenalkan panelis kita pada hari ini, izinkan saya membuat beberapa pengumuman. Yang pertama ialah forum ini diadakan secara live melalui Facebook dan YouTube. Jadi jika terdapat apa-apa soalan boleh kemukakan di ruangan chat di mana-mana platform tersebut atau menghantar WhatsApp ke nombor yang saya letak dekat atas ni. Seterusnya, bagi peguam-peguam yang menonton forum ini yang ingin menuntut poin CPD, bolehlah mengisi kehadiran di link di bawah ini, yang bit.ly. Tapi jangan buat sekarang, kami tak buka lagi. Link akan hanya dibuka selepas tamat sesi forum. Tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan saya yang bijaksana, bersama kami di dalam forum ini adalah Tuan Haji Rosli bin Kamarudin dan Encik Khairul Azwad bin Sariman. Boleh dengar suara saya, Tuan Haji? Ya. Ya, Encik Azwad? Jelas. Okey. Jelas, ya? Jelas. Ya. Sebagai background, Tuan Haji Rosli merupakan peguam senior yang telah menjalankan amalan sebagai peguam selama 20 tahun. Lebih 20 tahun sebenarnya. Beliau masih aktif mengendalikan kes sivil dan jenayah di semua peringkat mahkamah di seluruh Malaysia. Sebelum beliau menjadi peguam, beliau telah berkhidmat sebagai magistrate, peguam persekutuan serta timbalan pendakwa raya. Nama beliau ialah Rosli Kamarudin & Co. Bagi Encik Khairul Azwad pula, beliau merupakan seorang peguam litigasi yang aktif mengendalikan kes-kes sivil, jenayah, kes sivil dan jenayah di mahkamah dan juga kes-kes timbang tara, arbitration. Beliau merupakan managing partner di firma Azwad Ihsan & Co dan mempunyai 14 tahun pengalaman dalam bidang undang-undang jenayah dan sivil. Beliau juga merupakan seorang dari ahli jawatan kuasa Badan Peguam Negeri Johor. Nama saya pula ialah Fadil Ihsan, ya, saya pun daripada Johor Bar. Jadi sebelum kita mula, saya ingin mengulas sedikit framework atau perimeter forum pada hari ini. Forum ini bertujuan untuk memberi input kepada peguam dan orang awam mengenai pematuhan dan hak mereka di bawah PKP. Bagi peguam, adakah hasrat forum ini dapat mencetuskan idea dan discussion, ya, untuk menolong orang awam atau mungkin anak guam. Untuk masyarakat awam pula, orang awam dihadapkan dengan terlalu banyak peraturan, terlalu banyak SOP. Ya, setiap hari ada peraturan yang menjadikan undang-undang tu tidak jelas atau mungkin tidak kukuh. Jadi itu antara perkara yang kita akan utarakan kepada panel dan kita akan mengupas insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, soalan yang pertama saya ingin ajukan kepada Tuan Haji. Haji, dalam keadaan pandemik kita ni, pandemik COVID-19 ni, kita lihat kerajaan telah mewartakan beberapa peruntukan undang-undang dalam menangani peluaran wabak tersebut. Dan kita lihat ada beberapa peruntukan undang-undang yang diwartakan sepanjang tempoh PKP ini. Boleh Tuan jelaskan apakah Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dan apakah peruntukan-peruntukan undang-undang yang ada kaitan dengan PKP ini? Ya. Terima kasih ya Saudara Fadil. Assalamualaikum semua penonton. Selamat petang dan juga selamat Hari Wesak bagi penonton yang menyambut Wesak Day pada hari ini. Ya, terima kasih menjemput saya untuk memberi sedikit pandangan. Baik. Fakta COVID-19 ini tidak perlu saya jelaskan. Saya beranggapan ramai telah pun agak mahir dengan isu COVID-19. Daripada tanggal 12 Mac 2020 selepas WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik,
Di situ kita dapat melihat bahawa kerajaan mengambil langkah yang cepat, termasuk kita kata meminda dan juga mengadakan berbanyak peraturan bagi membantu untuk melegakan ataupun meredakan rantaian jangkitan COVID-19. Ya. Isu yang ingin dikawal oleh kerajaan ialah mengawal jangkitan. Mengawal jangkitan menggunakan satu langkah, iaitu dengan mengawal pergerakan kita semua. Jadi kita mesti faham, dalam kerajaan cuba mengawal pergerakan untuk meredakan rantaian jangkitan. Keadaan itu berubah daripada satu masa ke satu masa. Keadaan itu akan berubah dengan pantas. Dengan perubahan keadaan begitu pantas, kita dapati kerajaan telah pun mengadakan peraturan-peraturan yang diubah mengikut perubahan keadaan itu. Kalau kita mengkaji berapa undang-undang yang telah pun digubal oleh kerajaan dalam bentuk peraturan-peraturan, kita dapati di dalam catatan saya, di dalam beberapa hari ini saya cuba senaraikan berapakah peruntukan undang-undang. Kita dapati bahawa undang-undang utama yang digunakan pakai ialah mengenai akta yang berkaitan kesihatan itu, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Saya akan sebut Akta 342. Itu parent. Jadi saban hari kita mendengar menteri bercakap mengenai Akta 342. Di bawah Akta 342 daripada PKP pertama, Perintah Kawalan Pergerakan 1, sehinggalah sekarang masuk kepada sesi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kita mendapati ada 10 bentuk peraturan yang telah pun dikeluarkan melalui akta utama, melalui Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Untuk faedah orang awam, ya, masyarakat peguam memahami kenapa kita ada akta dan kita ada peraturan. Bagi masyarakat awam, saya jelaskan bahawa di bawah akta induk, maka terdapat peruntukan yang membenarkan menteri untuk membuat peraturan. Jadi bermakna peraturan ini tidak perlu melalui proses yang rigid, diusulkan, pergi ke parlimen, tidak perlu. Menteri boleh menambah apa-apa peraturan yang sesuai berdasarkan peruntukan daripada akta induk. Dengan itu telah pun ada banyak peraturan melalui akta induk ini. Antaranya, kalau PKP 1, kita dapati terdapat perintah yang dipanggil Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Jadi dia akan ada banyak siri. Apabila masuk PKP 2, akan ada pula satu aturan yang baru. Dan dia akan ada nombor aturan itu dan juga nombor kepada perintah itu diberikan. Jadi kita dapati daripada PKP 1 sehingga PKP bersyarat sekarang ini ada 10 bentuk peraturan. Antara peraturan itu saya sebutkan ialah mengenai Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Pengisytiharan Kawasan Tempatan 2020. Ya. Ini dipinda, akan ada perubahan. Setiap PKP akan ada peraturan yang baru dibuat berkaitan itu. Satu lagi ialah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dalam kurungan langkah-langkah dalam kawasan tempatan jangkitan. Jadi dia akan ada peruntukan undang-undang itu di dalam 2 peraturan ini. Satu itu ialah berkaitan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 dan satu lagi peruntukan di dalam pengisytiharan kawasan tempatan jangkitan.
Ini semua adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh menteri, ya, dan menjadi sebahagian daripada undang-undang. Sebab ini telah pun dibenarkan oleh Akta Induk. Selain daripada itu, kita dapati saban hari ada juga yang ditangkap, dituduh di bawah Akta Kanun Keseksaan. Ada. Ya. Jadi kanun keseksaan juga digunakan untuk mengawal pergerakan dan juga untuk membantu kerajaan di dalam misi ini. Jadi kanun keseksaan digunakan antaranya ialah Section 2, Section 186. 186 ialah obstructing ataupun menghalang penjawat awam. Jadi kita lihat banyak video tersebar tidak patuh kepada arahan, atas kepada tidak patuh melawan. Atas daripada itu ialah mengganggu penjawat awam supaya penjawat awam itu tidak dapat berfungsi untuk mengawal keadaan mengikut undang-undang yang diberikan. Jadi ditangkap dan dituduh di bawah Section 186. Itu Akta Polis. Selain itu kita dapat juga digunakan Akta Polis itu sendiri, iaitu bagi polis menguatkuasakan undang-undang, peruntukan-peruntukan di dalam Akta Polis juga telah pun digunakan. So ini di antara undang-undang yang dipakai di dalam membantu kerajaan mengawal pergerakan kita semua. Itu antara latar belakang. Ya, saya serahkan kepada Fadil. Jadi Tuan, kita tengok banyak fasa PKP ni 1 sehingga 4 ya. Adakah sekarang kita dah sampai di peringkat 5? Adakah peraturan yang dikuatkuasakan dalam PKP 1 hingga 4 ni masih berkuat kuasa? Ya. Baik. Kedudukan undang-undang yang digubal ataupun yang dibuat oleh menteri ini ada tempoh masa di dalam peraturan-peraturan itu. Jadi kalau kita rujuk kepada PKP 1, PKP 1 menggunakan PUA 87, iaitu perintah ini ada kuat kuasanya iaitu daripada 18 Mac hingga 31 hari bulan 3. Itu tempoh. Ya. Kemudian bila masuk contohnya PKP 2, antara peraturan yang diguna ialah PUA 98. Bagi faedah orang awam, PUA itu adalah nombor-nombor kepada peraturan-peraturan yang telah pun dilulus dan digazetkan, diwartakan. Ya. Jadi setiap peraturan ini akan diwartakan untuk memberi kesan undang-undang. Ya. Kalau tidak diwartakan peraturan ini, dia tidak memberi kesan undang-undang. Bermakna sesiapa yang ditangkap di peraturan ini, pencabaran boleh dibuat. Jadi untuk memberi kesan, semua peraturan diwartakan. Jadi kita akan dapati 10 aturan-aturan ini telah pun diwartakan. Dan mungkin selepas ini ada lagi peraturan baru. So, nombor kepada bilangan peraturan ini akan bertambah. Selagi wabak COVID-19 ini tidak menepati sasaran, usaha-usaha itu tidak mencecah sasaran yang dikehendaki oleh kerajaan, maka saya percaya akan ada lagi peraturan-peraturan baru. Kuat kuasa mengikut tempoh seperti yang dinyatakan dalam peraturan. Di situ. Jadi bermakna, contoh, apabila sekarang kita di dalam PKP bersyarat, ini dalam kedudukan PKP bersyarat, maka telah pun ada peruntukan yang baru di dalam PKP bersyarat, iaitu digunakan sekarang ialah nombor aturannya PUA 136, iaitu di bawah peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dalam kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Jadi dia akan berkuat kuasa sehingga 12 Mac, ya, sehingga 12 Mei, sehingga 12 Mei. Jadi kita dapati di dalam PKP bersyarat ini diletakkan peruntukan, iaitu kalau dulu kita tak boleh keluar, kita tidak boleh bekerja, kini kelonggaran dibagi, kita boleh keluar, kita boleh bekerja,
Tetapi kita masih lagi disekat di dalam beberapa perkara yang disenaraikan di dalam peraturan tersebut. Ya, itu kedudukan. Cuma kalau kita melihat dari aspek undang-undang, kita melihat daripada aspek undang-undang, maka peguam-peguam mungkin bersetuju dengan saya melihat sudut bagi sesiapa yang dituduh di bawah kesalahan PKP yang pertama ataupun PKP yang keempat tetapi masih menunggu perbicaraan, dan apabila kini kita telah tiba kepada fasa PKP bersyarat, adakah mereka yang dituduh di bawah akta aturan-aturan yang terdahulu itu boleh diteruskan perbicaraannya? Itu isu perundangan. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam peruntukan PKP bersyarat, iaitu tempoh yang kelima ini, kita dapati bahawa di dalam peruntukan ini ada menyebutkan bahawa apabila PKP bersyarat ini berkuat kuasa, kita dapati di dalam peraturan 13, ya, nombornya untuk para peguam, iaitu bagi untuk PKP pasal 5, iaitu bersyarat, yang mula berkuat kuasa pada 3 Mei. Bertarikh 3 Mei. Jadi kita akan dapati di sini peraturan ini berkuat kuasa mulai tempoh 4 Mei 2020 hingga 12 Mei. Dia bagi tempoh. Jadi PKP bersyarat ada tempoh sehingga 12 Mei. Selepas 12 Mei mungkin ada lagi aturan baru. Okey. Apa yang berlaku di dalam pembacaan saya berkaitan dengan peraturan ini? Kita dapati di dalam peraturan 13 ada klausa pembatalan. Klausa pembatalan. Peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit dalam kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 4 2020 di bawah PUA 133 2020 dibatalkan. Jadi untuk para peguam, ini merupakan isu yang perlu dilihat, iaitu jika perintah sebelum itu dibatalkan melalui perintah PKP bersyarat, adakah mereka yang dituduh di bawah aturan terdahulu masih boleh dibicarakan sebab perintah terdahulu itu telah pun dibatalkan. So ini apa yang saya ingin katakan, bahawa masyarakat peguam, masyarakat awam mestilah memahami kedudukan dalam keadaan dengan izin unprecedented yang tak pernah berlaku kita alami. Kita tidak pernah ada latihan seperti Jabatan Bomba mendapat latihan macam mana nak menyelamatkan manusia. Kita tidak terlatih, kita tidak menjangka dalam keadaan seperti ini apabila berlaku dalam masa yang singkat suatu undang-undang diadakan, tindakan mesti dibuat, semua orang mesti bertindak untuk mengawal ataupun meredakan kelajuan rantaian jangkitan ini, maka saya akan mengatakan bahawa kalau kita melihat dari sudut mencari loophole ataupun kejanggalan undang-undang itu, maka kita akan menemuinya. Bayangkan, sekarang kita sudah ada 10 aturan. Jadi kalau tuan-tuan peguam-peguam yang bijaksana meneliti satu persatu peruntukan di dalam peraturan itu, pasti menemui loophole antara satu sama lain. Ya? Selepas daripada PKP berjangkit, apa lagi? Tetapi apa yang saya ingin sarankan kepada semua masyarakat peguam dan juga kepada masyarakat awam ialah kita sama-sama
melihat daripada aspek peraturan ini adalah untuk kita. Sebab itu kita ada tagline, kita jaga kita. Ini semua untuk kita. Kita jangan melihat kepada loophole ataupun kejanggalan. Kita bantu aspek undang-undang ini sebab ini semua untuk kita. Ini semua untuk kita. Ya, di situ saranan pertama saya lah. Saya serahkan kepada Fadil. Jadi Haji, kalau saya boleh ubah kita punya fokus mungkin kepada orang awam ya. Ya. Dari segi aspek penguatkuasaan. Ya. Boleh Tuan Haji jelaskan apakah agensi yang terlibat dalam penguatkuasaan PKP ini? Sebab kita tengok polis ada, tentera pun ada. Ya. Kan? Semua pihak-pihak yang orang awam tahu, polis, tentera, Kementerian Kesihatan dan di tahap negeri, pihak berkuasa negeri, semuanya terlibat menjadi pegawai-pegawai yang dibenarkan di bawah undang-undang untuk menguatkuasakan perundangan ini. Dengan lebih jelas, pihak agensi yang diberi tanggungjawab mengikut undang-undang di dalam akta induk ini adalah pihak polis. Ya. Tetapi kita mesti lihat di tahap negeri, pihak berkuasa negeri, kita ada Local Government Act, akta pihak berkuasa tempatan. Mereka juga mempunyai kuasa-kuasa tertentu untuk menangani dan juga membantu kerajaan pusat menguatkuasakan undang-undang. Mereka ada kuasa. Ya. Di situ timbul, kalau kita boleh sentuh sikit, timbul baru-baru ini isu mengenai siapa yang patut menguatkuasakan ini, sama ada pihak pusat ataupun kerajaan negeri. Dan ada juga timbul kerajaan-kerajaan negeri tertentu yang berpendapat kita hold dulu sebab kita juga boleh menguatkuasakan undang-undang. Timbul itu. Jadi untuk skop orang awam, ya, saya jelaskan semua ada kuasa tertentu untuk membantu menangani COVID-19 ini. Local Government Act pun Section 102 mempunyai peruntukan bahawa atas kesihatan, jangkitan dan sebagainya boleh diadakan aturan-aturan tertentu. Cuma timbul isu jika kerajaan negeri tidak mematuhi arahan kerajaan persekutuan. Contohnya PKP bersyarat. Ada negeri kata kita tunggu dulu. Ya. Apa yang akan berlaku? Saya lebih cenderung dari sudut undang-undang, saya lebih cenderung kepada pendapat bahawa kerajaan negeri tidak ada pilihan kecuali menurut arahan kerajaan persekutuan. Walaupun di dalam Local Government Act ada peruntukan dia boleh adakan aturan, tetapi manakah aturan itu? Belum lagi ada. This is unprecedented. Ia berlaku. Dia berlaku dengan pantas. Kita doa dia juga berakhir dengan pantas. Undang-undangnya tidak ada, aturannya tidak ada untuk dilakukan. Dan kalau ada, ianya juga tidak boleh bercanggah dengan akta induk. Jadi bagi masyarakat peguam, Section 70, perkara 74, 75 adalah berkaitan. Bermakna apa pun undang-undang yang digubal ataupun dibuat oleh pihak berkuasa negeri, kerajaan negeri, dia tidak boleh bertentangan dengan apa-apa undang-undang yang dibuat oleh pusat. Ya, saya lebih cenderung untuk mengatakan bahawa kerajaan negeri tidak ada pilihan bagi isu itu. Ya. Bagi faedah masyarakat awam, kita katakan bahawa semua peraturan yang dibuat untuk kita mematuhinya. Ya. Jadi janganlah orang awam gusar tentang banyak aturan, banyak pihak yang menguatkuasakan, kemudian ada SOP yang bercanggah-canggah, manakah suatu yang saya kena patuh, jangan orang awam gusar kepada itu. Ya. Apa yang kita perlu ambil ialah pendekatan bahawa semua SOP dan aturan itu untuk menjaga kita,
mengawal pergerakan kita. Mengawal pergerakan kita bukan untuk menafikan hak kita dari sisi undang-undang, tetapi untuk menjaga yang lebih utama lagi, iaitu keselamatan dan nyawa kita. Ya. Saya kembalikan kepada saudara Fadil. Sekarang ni saya ingin ajukan soalan kepada Encik Aswad. Lanjutan kepada apa yang dikatakan oleh Encik Rosli. Bulan lepas pun kita nampak banyak tangkapan. 200 orang yang ditangkap dan selalunya melibatkan orang-orang awam. Dan mereka mungkin tak memahami tentang PKP yang menyebabkan mereka ingkar atau melanggar peraturan tersebut. Jadi antara mereka mungkin tu tak ada akses kepada lawyer, dia orang tak ada terima nasihat guaman. Jadi boleh jelaskan tak kepada penonton kita lah, sekiranya mereka ditangkap atas kesalahan ingkar atau melanggar PKP, apakah hak undang-undang yang ada bagi melindungi kepentingan diri sendiri apabila ditangkap? Terima kasih pada Cik Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada moderator kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit info dan juga pandangan saya berkaitan dengan PKP ni. Terutamanya pada isu ialah apakah hak yang ada pada seseorang tu bila dia ditangkap. Sebelum saya nak membincangkan isu ialah hak sebelum ditangkap itu, saya nak membincangkan satu isu yang lebih pokok sebelum satu tangkapan itu boleh dibuat. Okay. Apa yang kita lihat dalam peraturan-peraturan PKP ini ialah jika satu kesalahan dilakukan di bawah peraturan, maka hukumannya adalah denda RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan. Okey. Di sini isu yang ataupun persoalan yang saya tertimbul pada diri saya adalah apakah bentuk kesalahan di bawah peraturan PKP ini? Adakah ianya adalah satu kesalahan boleh ditangkap atau satu kesalahan yang tidak boleh ditangkap, iaitu seizable offence ataupun non-seizable offence? Dan juga kategori kesalahan itu, adakah ianya satu summons case ataupun warrant or arrest case? Okay. Kenapa isu pokok ni perlu dikenal pasti terlebih dahulu? Kerana ianya akan berkaitan dengan tangkapan itu sendiri. Okay. Sekiranya keingkaran, kesalahan melanggar PKP ini adalah berbentuk non-seizable offence dan juga summons case, tangkapan tidak boleh dibuat tanpa warrant. Maksudnya, jika berlaku satu kesalahan, tangkapan tidak boleh dibuat serta-merta pada masa kesalahan tersebut dibuat. Perlu ada satu warrant. Okay. Saya bagi contoh. Contohnya kes-kes saman ataupun ini adalah seperti kes-kes kesalahan trafik. Di mana apabila contohnya kita melanggar peraturan-peraturan undang-undang jalan raya seperti memandu melebihi had laju, kita tidak akan ditangkap pada masa kesalahan itu dikesan. Tapi kita akan diberikan dengan saman yang minta kita untuk hadir ke mahkamah pada tarikh tertentu ataupun membayar kompaun yang ditetapkan. Okay. Tangkapan hanya akan dibuat sekiranya engkar untuk hadir mahkamah seperti yang diarahkan. Okay. Ianya berbeza sekiranya ianya adalah satu seizable offence ataupun arrest case, yang mana tangkapan tersebut boleh dibuat tanpa sebarang warrant. Maksudnya bila berlaku satu kesalahan, bila pihak penguatkuasa mendapati kesalahan tersebut berlaku, mereka terus boleh tangkap tanpa sebarang warrant. Jadi, isu ini kalaulah rakan-rakan sahabat-sahabat peguam dapat mengkaji dengan lebih dalam tentang sama ada PKP, peraturan-peraturan PKP ini, kesalahan-kesalahan di bawahnya adalah merupakan satu isu saman ataupun arrest case, maka ianya akan dapat menjawab isu hak berkaitan tangkapan. Ya. Sekiranya ialah satu saman kes, maka tangkapan tidak boleh dibuat
kerana kesalahan tersebut. Sekiranya ia adalah satu arrest case, maka tangkapan boleh dibuat. Okey. Worst case scenario, tangkapan dilakukan. Jadi, apa hak yang ada yang melindungi orang yang ketangkap? Okey. Pertama sekali, saya dah nasihatkan bahawa sekiranya berlaku tangkapan, ya, dalam apa jua keadaan, sila beri kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak penguasa atau pihak polis, kerana ianya akan mengelakkan keadaan-keadaan yang lebih mudarat ataupun mengelakkan anda terdedah kepada sebarang risiko yang lebih teruk daripada hanya ditangkap kerana mengingkari kesalahan PKP. Ya. Sekiranya tiada kerjasama yang diberikan ataupun terdapat cubaan untuk melawan, melarikan diri, pihak penguasa diberikan kebenaran untuk menggunakan kekerasan yang perlu bagi melaksanakan tangkapan tersebut. Malahan di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit itu juga memperuntukkan bahawa kekerasan boleh diguna pakai untuk menguatkuasakan sebarang arahan ataupun peraturan yang diberikan. Ianya diperuntukkan di bawah Seksyen 11-3 ya, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. 11-4, minta maaf. Ya. Jadi sekiranya, itu utama orang awam, sekiranya seseorang itu ditahan, kemudian dapat disyaki kerana telah melakukan satu kesalahan engkar PKP. Contohnya seperti berhimpun ataupun membuat aktiviti-aktiviti terlalang ataupun bergerak dalam PKP 5 ini ialah menjadi satu kesalahan jika kita bergerak dari satu kawasan berjangkit ke satu kawasan yang berjangkit yang lain. Okey, jika berlaku sedemikian, pertama sekali sila beri kerjasama, hak anda akan dilindungi. Okey. Apabila anda ditangkap, anda berhak untuk dimaklumkan mengapakah ataupun apakah alasan anda ditangkap. Okey. Anda kena tahu kenapa anda ditangkap. Kesalahan apa yang anda lakukan sehingga menyebabkan anda ditangkap. Okey. Dia tak boleh terus tangkap sebab tak ada beritahu sebab apa. Dia kena beritahu sebab dan jenis kesalahan tersebut walaupun tak perlu beritahu seksyen mana. Okey, contoh dalam PKP ini ialah ada beberapa bentuk kesalahan dalam PKP ya. Dalam PKP Fasal 5 contohnya bergerak dari kawasan jangkitan ke jangkitan yang lain, melakukan aktiviti-aktiviti yang terlarang. Saya bagi dua contoh. Jadi semasa seseorang itu ditangkap, dia perlu dimaklumkan mana satu kesalahan yang beliau lakukan. Sama ada beliau bergerak daripada satu kawasan jangkitan ke satu kawasan jangkitan yang lain tanpa kebenaran ataupun beliau telah melakukan aktiviti-aktiviti yang terlarang. Sepertinya berhimpun ataupun membuka perniagaan yang tidak dibenarkan. Jadi pentingnya bagi seseorang itu faham dengan jelas kenapa dia ditangkap. Sebab dia akan memberi kesan dalam membantu seseorang itu semasa proses siasatan dan semasa mendapatkan khidmat peguam dalam membantu beliau dalam kes ini. Okay. Jadi apabila seorang itu, hak pertamanya ialah bila kena tangkap, kena beritahu sebab apa kita ditangkap. Okay. Kemudiannya apabila kita ditangkap, okay, undang-undang memberikan peruntukan bahawa kita berhak untuk mendapatkan khidmat peguam. Peruntukan ini terkandung dalam Seksyen 28A Kanun Prosedur Jenayah yang mana mengatakan bahawa apabila seorang itu ditangkap, sebelum sebarang rakaman atau soal siasat dilakukan, beliau hendaklah diberi peluang untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga terdekatnya bagi memaklumkan di mana beliau berada, kenapa beliau ditangkap, dan seterusnya ialah berkomunikasi ataupun untuk dengan peguamnya untuk mendapatkan khidmat konsultasi. Okey. Sekiranya orang yang tangkap itu meminta permohonan ampunan sebegini, maka pihak penguasa yang menangkap atau menahan orang tersebut wajib memberikan akses sedemikian kepada orang tersebut. Okey.
Permintaan ataupun hak ini tidak boleh dikecualikan. Ianya hanya boleh ditangguhkan sekiranya pihak polis yang berpangkat mendapat arahan daripada pegawai polis yang berpangkat tidak kurang daripada DSP memberikan arahan bahawa rakaman percakapan perlu dibuat sebelum, walaupun konsultasi kepada peguam masih lagi tidak dilakukan, sekiranya berlaku 3 keadaan. Pertamanya, sekiranya ada kemungkinan rakan sejenayah yang melakukan jenayah tersebut akan melarikan diri, ataupun ada kemungkinan sama ada terdapat risiko bukti-bukti akan dirosakkan atau didedahkan, ataupun yang ketiganya ialah sekiranya wujud keadaan-keadaan yang amat perlu bagi siasatan dijalankan sebelum hak tersebut diberikan. Ya. Jadi pendek kata, bila ditangkap, mula-mula kita akan kena diberitahu sebab apa kita tangkap. Okay. Lepas tu kita kena diberikan hak untuk hubungi keluarga terdekat dan juga peguam bagi mendapatkan khidmat nasihat peguam sebelum pihak polis mengambil rakaman percakapan. Ya. Sebab di dalam siasatan ada beberapa perkara yang dilakukan. Salah satunya ialah percakapan kita atau kenyataan kita akan direkodkan, di mana dipanggil rakaman percakapan. Rakaman percakapan ini adalah mustahak kepada orang yang ditangkap kerana ianya boleh kelak diguna pakai bagi membela kes orang ditangkap itu sekiranya beliau dituduh di mahkamah kelak. Ya. Jadi kadang-kadang orang awam tidak tahu apa yang perlu dijelaskan. Tetapi sekiranya beliau faham mengapa beliau ditangkap, dan jadi dia boleh fokuskan fikirannya bahawa isu siasatan dalam kes saya ditangkap ni adalah kerana kesalahan engkau PKP. Tak ada isu lain. So, di dalam rakaman percakapan tersebut, beliau boleh memberi penjelasan kenapa keadaan tersebut berlaku. Mungkin keadaan tersebut terdesak. Mungkin kelakuan untuk engkau PKP itu bukanlah sengaja. Memang dia sengaja nak engkau, tapi keadaan memerlukan untuk dia bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan lain hingga menyebabkan beliau terpaksa melanggar engkau PKP tersebut. Okay. Jadi seperti Cik Aswad cakap tadi, berkenaan dengan ini adalah merupakan summons case. Adakah ini menyamakan kesalahan PKP ini kepada contohnya langgar speeding? Dia bukan saya menyamakan. Cuma status kategori kesalahan itu. Kerana proceeding berkaitan summons case and arrest case adalah berbeza. Ya. Bagi proceeding summons case, apabila kita berikan saman, kita diminta untuk hadir ke mahkamah bagi menghadapi pertuduhan. Sekiranya arrest case, kita akan ditangkap, boleh ditangkap pada masa kesalahan itu berlaku dan kemudian akan berlaku proses reman dan selanjutnya. Bagi kes-kes saman case, secara amalannya tiada reman dibuat kerana tiada tangkapan dan tiada tahanan. Jadi tidak sewajarnya reman diadakan untuk tangkapan di bawah PKP? Sekiranya kita berpandangan bahawa keingkaran, kesalahan di bawah peraturan PKP ini merupakan kesalahan yang berbentuk non-seizable offence dan juga satu kesalahan berbentuk kes saman, maka tiada kewajaran untuk reman kerana tiada tangkapan dibuat dan tiada keperluan untuk seseorang itu ditahan selepas ditangkap melebihi 24 jam. Jadi bila tiada tangkapan, tiada tahanan dan tiada keperluan untuk menahan lebih 24 jam, maka tiada isu berbangkit berkenaan dengan reman. Jadi selepas contohnya kita ambil lagi satu step. Okey, siasatan dijalankan. Seorang tu dituduh dengan kesalahan berkaitan PKP. Apakah proses perundangan yang berlaku di tahap tu? Okey. Apabila siasatan telah dibuat, telah selesai, maka pihak polis akan mendapat arahan daripada pejabat pendakwa raya sama ada pertuduhan akan dilakukan ataupun tidak, ataupun arahan untuk dituduh. Maka apabila seorang itu telah hendak dituduh di mahkamah, beliau akan dipanggil untuk hadir ke mahkamah.
dan beliau akan dibacakan dengan pertuduhan. Ya. Pertuduhan tersebut hendaklah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang, terutamanya di dalam Kanun Prosedur Jenayah. Dalam bawah Seksyen 152, 153 dan 154 Kanun Prosedur Jenayah. Di mana pertuduhan tersebut kenalah spesifik, jelas, masa, tempat dan bentuk kesalahan perlulah dijelaskan di dalam pertuduhan tersebut. Ya. Jadi pertuduhan ini kemudian akan dibacakan kepada orang yang dipertuduhkan tersebut. Dan beliau diminta untuk memberikan maklum balas sama ada faham tentang pertuduhan tersebut. Dan juga bukan sekadar faham pada pertuduhan, faham pada kesan dan akibat jika mengaku salah. Maksudnya orang itu kena faham apakah pertuduhan yang sedang beliau dihadapkan. Contoh dalam PKP ini. Dengan jelas kena menyatakan di dalam pertuduhan apakah bentuk kesalahan yang dipertuduhkan. Contohnya, didapati melakukan kesalahan bergerak dari satu kawasan jangkitan ke satu kawasan jangkitan lain tanpa kebenaran. Dan kena juga inform bahawa apakah bentuk hukuman akibat sabitan sekiranya berlaku. Okay. Penting bagi terutamanya peguam untuk memastikan bahawa pertuduhan yang dikemukakan terhadap tertuduh ini merupakan pertuduhan yang tidak cacat. Dianya terutamanya disclose ataupun mendedahkan satu kesalahan jenayah. Ya. Kerana contohnya dalam kes PKP ini, satu keputusan baru oleh Mahkamah Tinggi Johor Bahru berkaitan dengan pertuduhan di bawah PKP, ya, dalam kes di dalam kes pendakwa raya lawan Khairil Azman bin Khairil Norosil 2020 MLJU 380. Okey. Izinkan saya kongsi sedikit pasal fakta kes ini. Okey. Dalam kes ini tertuduh telah pun dituduh dengan dua pertuduhan. Satu, mengingkari ataupun menghalang penjawab awam seperti Haji Rosli tadi katakan di bawah Seksyen 186, dan kedua ialah mengingkari peraturan 3/1 peraturan PKP. Ya. Jadi beliau dituduh, pertuduhan beliau adalah beliau dituduh berada dalam kawasan tempatan jangkitan yang bukan bertujuan untuk melakukan mana-mana perkara yang diperuntukkan di bawah peraturan 3/1 peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020. Maksudnya beliau dituduh, pendek kata beliau dituduh mengingkari PKP. Okey. Pada awalnya beliau mengaku salah. Tetapi Mahkamah Tinggi kemudian secara semakan kehakiman menyemak pengakuan bersalah beliau dan kemudiannya mengenepikan pengakuan bersalah tersebut. Dan seterusnya sabitan dan hukuman berkaitan PKP juga diketepikan atas alasan bahawa pertuduhan yang dikemukakan terhadap tertuduh adalah defektif di mana ia tidak mendedahkan kesalahan. Kerana dalam PKP kesalahannya adalah bergerak dalam sama ada dalam kawasan jangkitan. Contoh dalam PKP 1 ialah bila bergerak dalam kawasan jangkitan juga merupakan kesalahan. Tetapi dalam pertuduhan dalam kes Khairil Azman ini tiada elemen kesalahan, iaitu bergerak itu tidak dinyatakan. Jadi Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bahru telah mengambil pendekatan bahawa memandangkan pertuduhan itu adalah defektif, maka sabitan tidak boleh kekal dan ianya diketepikan. Jadi berkenaan dengan pertuduhan ini ialah ianya kena jelas dan juga ianya perlu memberitahu kepada tertuduh apakah kesalahan yang dihadapkan kepada beliau. Nanti kita kembali kepada isu apa yang berlaku lepas dituduh, Cik Aswad. Saya ingin kembali balik kepada Haji Rosli. Haji, saya ada soalan. Saya akan bacakan daripada saya punya skrin ni. Soalannya adalah berkenaan dengan SOP. Seperti Tuan Haji cakap tadi, di bawah Akta 342 dan peraturannya
perkara tersebut ialah undang-undang. Akan tetapi terdapatnya peraturan melalui SOP. Persoalannya ialah adakah arahan-arahan diberikan melalui SOP yang dikeluarkan mempunyai kesan undang-undang ataupun ia terdedah untuk dicabar di mahkamah. Ya, baik. Arahan yang dikeluarkan melalui bentuk SOP, ya, mesti bersamaan dan tidak bercanggah dengan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah undang-undang. Begitu juga dengan undang-undang induk, iaitu Akta Penyakit Berjangkit. Dia tidak boleh ada percanggahan. Bermakna ada banyak SOP akan dikeluarkan oleh banyak pihak. Tetapi dia mesti membawa maksud yang sama seperti yang ada di dalam peraturan yang diwartakan dan juga akta yang telah dimaktub. Kalau SOP ataupun bentuk arahan itu membawa kesan percanggahan, maka arahan-arahan itu di sisi undang-undang boleh dicabar. Di situ yang saya katakan bahawa semua pihak membantu kepada proses misi kerajaan ini. Maka kita dapati bahawa Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan mengeluarkan garis panduan mereka. Garis panduan itu mesti bersamaan dengan apa yang telah pun ada di dalam peraturan yang telah diwarta ataupun di bawah akta. Selain daripada itu, terdapat pihak-pihak lain yang juga membuat SOP mereka sendiri untuk memberi kefahaman yang lebih mudah kepada peringkat jagaan tanggungjawab mereka masing-masing. Lain jabatan, lain tugasnya. Maka dia perlu membuat kesesuaian kepada arahan itu. Contohnya, di suatu pejabat yang mempunyai pekerja sekarang ini 500 orang. Di dalam tempoh PKP bersyarat ini, bagaimanakah mereka perlu mematuhi PKP bersyarat dengan 500 orang pekerja, dengan masa penggilirannya, dengan pemeriksaan kesihatannya, menyediakan buku kehadiran, begitu juga memeriksa suhu badan sesiapa yang hadir ke pejabat, merekodkan butir-butir. Jadi setiap jabatan ataupun pejabat itu akan membuat ubah suai SOP itu. Tetapi perkara asas apa-apa ubah suai tidak mesti boleh bercanggah dengan peraturan-peraturan yang telah diwarta. Itu yang kehendak undang-undang. Ya. Dia membuat SOP lain tidak ada masalah. Tetapi jangan bercanggah dengan peraturan yang telah pun diwarta. Dia tidak boleh ubah benda itu. Yang tak boleh dibolehkan. Contohnya di bawah PKP 5, dia meletakkan menjadi salah kalau kita masih mengadakan aktiviti terlarang. Dia panggil prohibited activities. Ya. Jadi prohibited activities tu di dalam PKP 5 bersyarat, contohnya kalaulah kata di bawah jadual aktiviti terlarang, aktiviti hiburan, riadah dan rekreasi yang boleh menyebabkan ramai orang berhimpun. Jadi orang awam mungkin keliru. Ini dibenar atau tidak? Menteri kata benar, dah boleh jogging dah. Ya. Jadi betul, boleh jogging. Tapi kalau jogging ramai-ramai, dah menjadi aktiviti terlarang. Ini dilarang. Ya. Jadi memanglah bunyinya pun pelik sikitlah aktiviti terlarang ni. Ya. Tapi ini yang tidak dibenarkan. Ya. Aktiviti yang berhubungan dengan perayaan keagamaan, kesenian yang boleh menyebabkan ramai orang berhimpun. Boleh. Nak berkumpul, nak berdoa boleh. Tapi tak boleh ramai berkumpul. Okay. Kalau kata bagi kes kematian, pengkebumian,
dia meletakkan di dalam PKP bersyarat ini limit orang 20. Sebelum ini kalau ada pengkebumian, maka pihak-pihak yang tertentu saja, iaitu pihak hospital, pihak masjid dan keluarga terdekat tentu saja. Sekarang dia meletakkan jumlah bilangan. Jadi kalau berkumpul walaupun pengkebumian ada 50 orang, sudah menjadi aktiviti terlarang. Jadi ini kita kena faham. SOP bagi syarikat ataupun pejabat boleh dibuat sendiri, tetapi janganlah bertentangan dengan apa benda ini, kita kata warta. Akan ada perbezaan SOP itu bunyinya, contohnya apakah jenis deterjen yang dipakai untuk mencuci tangan, sanitizer nak pakai. Ada setengah tu dia letak, dia nak sanitizer tertentu. Dia nama apa? 70% alkohol content. Dia letak benda tu. Tak apa, itu dibenarkan. Dan itu tidak bercanggah dengan aturan yang sedia ada. Jadi, ya, mekanismenya jangan bercanggah. Ya. Serahkan semula pada Saudara Fadil. Jadi Haji, selaras dengan contoh jika ada je peraturan atau SOP yang mungkin paling konsisten yang ada ialah berkenaan dengan social distancing. Ya. Adakah perkara ini turut terpakai untuk agensi kuasa, sebab terdapatnya banyak laporan yang mana di dalam tangkapan ya tidak mengamalkan social distancing. Adakah benda tu across the board ataupun kepada rakyat, kepada orang awam saja? Ya. Banyak perkara dilihat oleh orang awam sekarang ini, ya. Dalam apa keadaan pun kita dapati sebaran media sosial ini begitu laju, ya. Walaupun tidak mengikut aturan ataupun undang-undang, kadang-kadang tangkapan pun dapat dirakam, ya. Ini bersalahan menurut undang-undang di bawah Akta Multimedia, ya. Tetapi masyarakat dapat menuntun. Jadi memang timbul perkara ini. Kalau orang awam tidak mengamalkan social distancing menjadi suatu kesalahan, tetapi masa polis membuat tangkapan, dia kata, kenapa tidak ada social distancing? So perkara ini ditimbulkan oleh pihak awam. Jawapan saya begini, ya. Saya katakan dari awal, banyak keadaan kita masih belum bersedia. Banyak keadaan kita tidak mempunyai mekanisme. Mekanisme yang dibenarkan undang-undang apabila menangkap mestilah memegang. Bayangkan tangkapan tanpa memegang orang yang ditangkap. Bayangkan tangkapan tanpa mengawal orang ditangkap. Bayangkan tangkapan pihak polis membawa naik ke dalam kenderaan polis mempunyai social distancing, maknanya satu truk polis mungkin ada 4 orang tangkapan. Yang ditangkap pada hari itu 400 orang. Bayangkan, mekanisme itu akan menjadi bertambah heboh, lagi susah. Ya? Jadi perkara asasnya ialah semua orang mesti patuh. Orang awam kena patuh SOP termasuk social distancing. Pihak penguatkuasa yang menguatkuasakan undang-undang juga mesti patuh kepada semua aturan SOP termasuk social distancing. Okay. Jadi di mana kita melihat perbezaannya di situ? Jadi pihak berkuasa mempunyai beberapa peruntukan undang-undang yang juga melindungi mereka di dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka. Ya, mereka mempunyai peruntukan undang-undang yang menghadkan setakat mana liability mereka, tindakan mereka dilindung. Pihak polis dan sebagainya dilindungi oleh Public Authorities Protection Act, Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Tempatan. Juga peruntukan-peruntukan tertentu di bawah Akta Polis. Begitu juga di bawah Local Government Act. Mereka juga ada peruntukan tertentu yang mana menerima pakai Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam. Sebab
Jika pihak berkuasa juga tidak dilindung di dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, tak ada siapa nak buat tangkapan. Ya, tak ada siapa nak buat tangkapan. Selepas mereka buat tangkapan, mereka juga mesti terus mematuhi peruntukan-peruntukan yang diarahkan oleh kerajaan. Contohnya apabila dibawa ke balai untuk siasatan, maka mestilah menyediakan peralatan seperti mask topeng muka, mesti arahkan mereka dijarakkan, dan jika mereka ditempatkan di mana-mana di dalam kawasan balai itu untuk siasatan, mestilah patuh kepada social distancing. Seandainya mereka tidak patuh, ditimbulkan oleh ramai orang awam juga. Seandainya mereka ini pihak berkuasa tidak patuh, contohnya dia tak berlaku lagi. Contoh, di dalam suatu balai terlampau ramai berkumpul, maka mereka ini terlalu dekat, ada di antaranya contohnya memang pun telah ada positif COVID, dan akibatnya ramai lagi mendapat simptom COVID itu daripada keadaan tidak mematuhi peraturan. Adakah sekarang ini tanggungjawab kesalahan itu terdedah kepada pihak berkuasa awam? Maka di situ kita terdapat satu undang-undang lain yang perlu kita kaji, iaitu pertama, apakah undang-undang yang melindungi pihak berkuasa awam ini akan melindungi mereka sepanjang masa dan sepenuh masa? Maka undang-undang mengatakan tidak juga. Jika mereka didapati cuai ataupun melampaui bidang kuasa mereka sebagai penjawat awam, mereka juga tidak akan dilindungi oleh undang-undang. Mereka tidak akan diberi double standard. Mana pihak berkuasa awam juga terdedah atas peringkat-peringkat tertentu. Apabila mereka tidak patuh, mereka juga boleh terdedah kepada satu, tindakan sivil, dan kedua, mereka juga saya cenderung untuk mengatakan akan terdedah juga kepada pertuduhan jenayah jika mereka tidak patuh kepada SOP tertentu. Tetapi lihat case to case basis. Jadi, tapi dalam masa yang sama, saya mesti juga menyatakan pihak berkuasa awam dengan keadaan begini jangan takut menjalankan tugas, sebab mereka pun telah ada mekanisme tertentu yang melindungi mereka. Jangan selepas mendengar ini semua orang balik buka uniform, tak mau bertugas jadi frontliner sebab kami akan terdedah kepada ini. It's not so. Ada keadaan-keadaan tertentu mereka juga akan terdedah, tetapi ada mekanisme melindungi pihak berkuasa awam ini. Kepada Fadil semula. Seterusnya, saya membaca soalan saya terima daripada dalam WhatsApp. Okey, saya rumuskanlah ya. Soalannya adalah berkenaan dengan seorang anak ahli politik, tapi saya dapatkan spirit soalan itulah. Soalan dia berbunyi, ada isu ketidaksamaan hukuman. Ada yang kena RM1,000, ada yang kena penjara sebulan, dan ada seorang ahli politik anaknya kena RM800. Jadi ada ketidakseimbangan terhadap hukuman. Jadi mungkin saya ajukan soalan ni kepada Cik Aswad dulu. Untuk mengulas apakah alasan yang boleh digunakan jika seseorang itu mengaku bersalah dan beliau lawan kes ni, dia nak ringankan hukuman. Boleh kita dengar daripada Cik Aswad dulu kenaan ini. Okey. Setiap hukuman yang diberikan dia akan bergantung kepada setiap kes itu sendiri. Trend tu ada. Cuma setiap kes jarang hukumannya sama. Sebab fakta setiap kes tu berbeza walaupun kesalahan yang dipertuduhkan tu adalah sama. Okey. Antara faktor meringankan hukuman yang biasa digunakan pakai adalah seperti mengaku bersalah. Dan saya percaya kebanyakan pesalah-pesalah yang engkar PKP ini adalah pertama kali melakukan kesalahan. Dan mereka bukannya pihak yang ada, bukannya pesalah-pesalah tegar.
biasanya. Inilah pertama kali mereka melakukan kesalahan. Jadi antara faktor yang kita boleh ketengahkan dalam memohon mahkamah untuk meringankan hukuman, dalam minda kita kena letakkan bahawa apakah keadaan yang boleh provoke the sympathy of the court. Sebab kita nak merayu agar hukuman kita ni diringankan. So, apakah keadaan yang boleh provoke ataupun yang boleh membuatkan mahkamah bersimpati dengan kita? Apa yang telah pun ada dalam undang-undang adalah seperti mengaku bersalah. Dengan pengakuan bersalah kita ini, ia menunjukkan bahawa kita insaf dan kita tidak membuang masa banyak pihak dan kos jika kes ini dibicarakan. Dan alasan seterusnya adalah ini adalah kali pertama kita melakukan kesalahan. Kita adalah rakyat yang mematuhi undang-undang sebelum ni. Tiba-tiba bagi PKP, kita engkar. Mungkin sebab tak faham, kurang faham ataupun keadaan-keadaan mendesak menyebabkan pelanggaran itu berlaku. Bila dah berlaku, yang saya cenderung bahawa PKP ini lebih bersifat pada strict liability, maka kesalahan itu telah pun dilakukan dan perlu dihukum. Jadi untuk mengelakkan panjangnya isu sama ada bersalah atau tidak bersalah, kita memilih untuk mengaku bersalah. Kemudian isu bahawa kita adalah pesalah pertama juga boleh diketengahkan, yang mana akan memberikan bearing ataupun beban meringankan hukuman yang ada yang boleh dikenakan terhadap kita. Dalam PKP ini, mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman daripada maksimum sehingga RM1,000 atau dengan penjara. Jadi, mahkamah memerlukan fakta-fakta material sebelum beliau memutuskan apakah hukuman yang sesuai bagi kes tersebut sendiri. Ya. Dalam kes PKP ini, pada pandangan saya pada faktor yang saya katakan tadi bahawa mengaku bersalah, pesalah pertama, ya, mungkin umur pesalah itu pesalah muda ataupun tua, penanggung tunggal keluarga, isu bahawa PKP ini merupakan satu norma baru dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi masyarakat sedang dalam keadaan cuba mengadaptasikan di mana pergerakan yang sebelum ini bebas tidak dapat dijalankan seperti biasa. Malahan boleh juga dikemukakan mengapakah kesalahan itu berlaku. Saya bagi contoh. Dalam kes yang diputuskan ya oleh Mahkamah Tinggi Taiping, Mahkamah Tinggi Perak di Taiping, dalam kes Chin Chi Wei Chong Powah lawan Pendakwa Raya, ya, ini berkaitan dengan PKP. Dalam kes ini pada awalnya kedua tertuduh mengaku bersalah dan beliau dikenakan hukuman penjara 3 bulan kerana kesalahan mengingkari PKP. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Okay. Dalam fakta kes ini ialah mereka keluar pergi memancing ikan dan mereka ditangkap semasa sedang memancing ikan di kolam ikan, walaupun mereka diarahkan untuk pulang kerana ada perintah PKP, mereka enggan mematuhi dia. Okay. Walaupun mereka tahu bahawa mereka telah mengingkari perintah MCO, tapi alasan yang mereka kemukakan semasa kes ini dibawa ke Mahkamah Tinggi adalah sekiranya mereka tidak pergi memancing, maka tiada makanan di atas meja mereka. Maksudnya mereka ni orang susah. Okay? Mereka hidup kais pagi makan pagi. Hari ni kerja, hari ni kita dapat duit. Tapi disebabkan MCO mereka tak dapat bekerja dan tak dapat mencari nafkah. Jadi oleh sebab tak dapat bekerja, mereka masih perlu memenuhi hak asasi mereka untuk makan dan untuk hidup. Maka mereka terpaksa pergi memancing. Memancing itu bukan sebab suka-suka. Tapi memancing itu sebab nak dapatkan ikan dan bawa balik ke rumah untuk lauk. Jadi fakta-fakta kenapa satu kejadian PKP itu dilanggar
perlu diperhalusi dan diteliti untuk kalau ianya boleh membantu dalam meringankan hukuman. Ya. Jadi mahkamah bukannya tidak seimbang atau tidak adil dalam memberikan hukuman. Setiap hukuman dia ada prinsip undang-undang penghukuman yang ada dan juga ia bergantung kepada fakta mitigasi iaitu peringanan hukuman dan faktor pemberatan hukuman. Tetapi setiap hukuman itu adalah khusus untuk kes itu sendiri. Ia bergantung pada particular facts of the each case. Ya. Jadi Haji, Ya. kalau sekiranya tadi Cik Aswad cakap pasal orang yang mengaku salah dia nak mengurangkan hukuman dia. Jadi yang tak mengaku salah pula apa pembelaan yang seorang tertuduh tu boleh ketengahkan? Ya. Baik. Bagi kes seperti PKP, ya, saya bagi masyarakat peguam, bagi orang awam nanti saya akan bagi penumpuan sedikit. Bagi masyarakat peguam, ya, dengan saya kata bahawa banyaknya peraturan, keadaan mekanisme kita yang disediakan secara terburu-buru, maka antara pembelaan yang boleh kita lihat ialah dari aspek technicality itu sendiri. Itu satu aspek, ya, technicality, ya. Seperti yang Cik Khairul Aswad katakan tadi mengenai dengan pertuduhan itu defektif ataupun tidak, ya. Keadaan-keadaan tangkapan itu bagaimana. Ini perkara-perkara technical. Kalau kita nak mengesan kelemahan, ya, banyak aspek yang kita boleh explore di dalam PKP ini. Jadi kepada pengamal undang-undang, bolehlah tuan-tuan yang bijaksana explore perkara-perkara seperti berikut, sama ada dia boleh menjadi defenses, pembelaan. Antaranya ialah mengenai legality peraturan-peraturan ini sendiri. Legality, keasahannya, sah ataupun tidak. Ya. Tuan-tuan boleh melihat tarikh bagi setiap peraturan-peraturan itu. Bagi setiap peraturan itu, dia akan meletak tarikh kuat kuasa. Dia akan bagi tempoh. PKP 1, 18 hingga 30 ke 31, something ada. Ya. Kemudian PKP bersyarat ini daripada 4 hari bulan Mei sehingga 12. PKP 4 pula daripada pertengahan bulan April hingga ke 28 April, lebih kurang begitu. Jadi kalau kita lihat tarikh kuat kuasa undang-undang ini, ya, tuan-tuan akan dapat mengesan ada tak terdapat hari-hari tertentu yang tidak terjaga ataupun terkawal oleh peraturan yang telah dibuat. Ada tak gap di situ? Ya. Jadi kalau ada gap, maknanya beberapa hari itu mungkin tidak ada penguatkuasaan undang-undang. Itu satu aspek yang boleh dilihat. Ya. Kalau ada yang tidak terangkum di bawah mana-mana aturan, pembelaannya ialah no offense, tidak ada kesalahan. Kalau tuan-tuan, ini adalah perkara yang saya kata kalau kita nak mengesan perkara-perkara berkaitan kelemahan aturan-aturan ini. Boleh kita kesan kalau kita nak mencari. Ya. Kemudian kita juga begitu juga contoh kalau ada negeri yang tidak mengikuti perintah pusat, contoh, dan ada tangkapan dibuat dalam tempoh itu di negeri tersebut, adakah tangkapan itu boleh membawa kepada satu kesalahan? Oleh kerana PKP 4 sudah tidak ada lagi. Sekarang ini PKP bersyarat. Jadi apabila telah ada peraturan yang baru, kena ikut peraturan yang baru sebab ada tempoh kuat kuasa. Jadi kalau ada negeri yang tidak mengikut dan berlaku penahanan dan tangkapan, tangkapan itu tidak ada kesalahan. Penahanan itu akan menjadi unlawful detention. Dan kerajaan-kerajaan negeri tertentu akan terdedah kepada
liability saman civil. Kerana salah tahan itu. So ini aspek. Bermakna kalau kita nak mencari apa benda, kita kata kelemahan-kelemahan untuk dijadikan aspek pembelaan kita. Begitu juga dengan melihat, kalau Cik Aswad tadi terangkan bahawa ini undang-undang, mungkin undang-undang ini macam kes trafik saja. Adakah boleh ditangkap tanpa waran? Penalti pun 2,000 saja. Paling ke awalnya dibagi compound saja. Tapi oleh tidak ada kepatuhan maka dituduh. Dan bila dituduh, nombor jumlah tuduhan itu terlampau banyak. Hari-hari ada tangkapan. Okey. Jadi kalau kita melihat tadi dari aspek boleh ataupun tidak kes waran ataupun kes saman, satu lagi bentuk yang boleh dilihat ialah adalah kes ini memerlukan mens rea untuk pembuktian kesalahan, ataupun kes ini adalah strict liability. Untuk orang awam, kes strict liability bermaksud tidak payah pendakwaan membuktikan niat melakukan kesalahan. Jadi apakah jenis kesalahan ini? Jadi kalau saya cenderung mengatakan melihat kepada pembacaan peraturan-peraturan kesalahan ini, dia adalah seperti strict liability. Sebab dia tidak memberi banyak ruang. Untuk membela diri pun tak banyak ruang. Ditangkap kerana melanggar PKP, tak boleh keluar. Apa kita punya pembelaan? Adakah kita, bukan saya yang keluar, it's not me, it looks like me, it's not me. Jadi pada masa tangkapan itu, jadi kita tidak ada banyak ruang untuk membela diri, kecuali kita pergi kepada the root of the case, iaitu dengan kita melihat undang-undang itu sendiri. Bermakna pencabaran itu lebih banyak akan dibagi kepada undang-undang yang terlibat di dalam PKP. Sama ada undang-undang itu sah ataupun tidak untuk menuduh seseorang itu di mahkamah. Berbanding dengan apakah bukti kita panggil points untuk defend, pembelaan. Kita ada pembelaan. Untuk orang awam ialah siapa yang dituduh, dia ada hak untuk bela diri. Kalau seseorang itu dituduh membunuh, dia boleh memberitahu bahawa kalau betul dia mati, saya tidak ada niat. Betul saya tolak dia dan dia jatuh. Betul saya tolak dia sebab kalau saya tak tolak dia, dia telah pun memegang pisau. Saya tolak dia. Tapi saya tolak dia, dia jatuh. Betul dia jatuh. Tapi saya tak ada niat untuk mematikannya. Itu pembelaan. Saya tak ada di situ. Bukan saya yang ada di situ. Khairul Aswad ada di situ. Itu pembelaan. Saya kemukakan alibi. Saya pada sekian masa berada di tempat lain. Saya bersama Fadil. Saya kemukakan Fadil datang menjadi saksi. Ini alibi. Ini pembelaan. Tapi bagi PKP, apakah pembelaan yang tuan-tuan ada? Bagi orang awam nak bela diri. Kerajaan suruh, bukannya suruh buat, suruh tak buat. Duduk rumah, jangan buat apa-apa. Tapi dari satu aspek yang lain, untuk mitigasi, ya, ada banyak perkara. Jika pembelaan mempunyai kurang bullet, pelurunya kurang untuk pembelaan. Tetapi dari sudut mitigasi, ada banyak. Bayangkan saudara Fadil, saudara Aswad, kita duduk dalam rumah tak keluar-keluar. Kalau rumah kita ada 1 bilik dan anak kita ada 10 orang. Isteri kita ada 2 orang dalam rumah. Bayang, contohlah. Bagaimana kehidupan kita begitu kalau kita tidak keluar rumah? Kebanyakan tangkapan begini tau, saudara Fadil dan Cik Aswad. Kebanyakan tangkapan ini ialah daripada kawasan flat. Mereka itu rumah pun kecil, mereka perlu nak ambil angin kena turun blok sebelah pun turun juga masa tu. Dah duduk sekejap sembang kena tangkap lah. Macam kes di Taiping tadi, dia nak pergi memancing, dia kata dia pun ekonomi dia pun teruk, dia pun tak kerja, dia nak sesuatu. Bagaimana kita melihat undang-undang tu? Antara kita nak menyebukkan diri kita dengan membela kepada kes PKP, ataupun kita menyebukkan masyarakat peguam, menyebukkan diri mereka dalam mengkaji undang-undang itu. Kalau undang-undang itu tak berapa solid, cadangkan kepada kerajaan, ubahkanlah beberapa perkara ni supaya solid satu. I think that's better point.
cadangan. Tak akan dapat the 100% solid dalam keadaan dibuat dalam masa tergesa-gesa. Ya, mesti ada loophole. Kedua, akan ada banyak pendapat mengenai undang-undang yang dibuat kadar segera ini. Ada banyak. Contohnya ada pendapat mengatakan kalau tak ada niat ini bukan satu kesalahan. Tapi saya cenderung mengatakan this is strict liability. Strict liability, jumpa. Apa contoh strict liability? Ditahan semasa memandu melanggar lampu merah. Strict liability. Minta maaf lah encik, saya nak cepat ni. Saya sakit perut. Tak apalah, masih salah. Masih salah. Jadi mitigasinya minta maaf lah. Kesalahan masih salah. Sebab dah langgar. Ada bukti langgar. Macam tu. Dan ada banyak lagi kes-kes strict liability. Contohnya di bawah Trade Description Act, di bawah Akta Custom, di bawah undang-undang yang contohnya kita memiliki di dalam Penal Code, di dalam kanun kesesaan pun ada. Kita memiliki dan menjual Obscene Act, kita jual buku. Okey, ini adalah strict liability. Jumpa in possession di dalam pemilikan kita semua artikel-artikel berkaitan dengan obscene ataupun bahan lucah itu, that is an offence. A strict liability. Kita nak kata apa? So, ruang untuk pembelaan adalah kurang, ruang untuk mitigasi tetap ada. Tetapi saya menyarankan kepada semua, masyarakat peguam dan juga orang awam, cara kita melihat undang-undang ini ialah cara bagaimana kita bantu misi untuk social distancing dan macam mana kita nak mencegah rantaian jangkitan yang terlampau laju. Kita mesti melihat itu. Undang-undang ini untuk kita. Dia buat ini bukan untuk kerajaan. Bukan KKM ni buat untuk Dr. Nur Hisham, bukan. Untuk kita. So selagi frontliners ini masih lagi teguh, kuat dan bersemangat untuk bantu kita, kita semua masyarakat termasuk masyarakat peguam mesti tolong bantu. Sebab untuk mencari ataupun mencapai kepatuhan undang-undang 100% tidak akan dapat sampai kiamat. Tidak akan ada kepatuhan 100%. Jadi kita perlukan peraturan. Kalau kita ada kepatuhan, self-control, semua patuh, maka kita tak perlu aturan ini semua. Kita tak perlu penjarakan sesiapa, kita tak perlu denda sesiapa. Tetapi kenapa ini berlaku? Dan orang pun ada aduan. Kenapa si Polan A dapat dapat denda? Kenapa ada orang dapat penjara? Seperti saudara Aswad terangkan, ia berbeza daripada satu kes hingga satu kes, melihat kepada fakta, melihat kepada bukti, melihat kepada mitigasi, peringanan. Kita kena minta. Ada orang tu dia tak boleh cakap langsung, Fadil. Di situ kita kata hak dia mesti being protected, dia dilindungi hak. Jadi tadi kita mengatakan bahawa undang-undang itu perlu dijaga. Dalam masa yang sama, dalam menjaga undang-undang itu, siapa yang ditangkap, orang itu juga must be protected under the law. Federal Constitution memberi jaminan semua orang equal, sama mengikut undang-undang. Hak dia mesti diberi. Jadi kalau dia tidak mampu untuk berkata-kata, dia tidak mampu untuk bagi tahu saya orang susah, saya tak dapat makan, saya nak cari wang pun susah, saya kerja pun tak ada, semua sudah habis. Kalau saya tak pergi tangkap ikan, saya punya anak 10 orang mungkin boleh mati tak makan. Kalau dia tak dapat advancekan perkara ini kepada mahkamah, bagaimana mahkamah untuk menimbang meringankan hukumannya? Kita mesti ingat apa yang ada di fikiran hakim-hakim dan magistrat-magistrat ini. Kita mesti ingat. Ini kes bahaya. Kalau kamu keluar tidak mematuhi PKP, bukan kamu saja bahaya, kami pun boleh mati dalam bahasa yang paling mudah. Maknanya bukan untuk kamu, untuk saya, untuk semua orang. So, instruction very simple. Jangan keluar. Kamu keluar. So, untuk itu, kamu mesti dihukum. Dan melihatkan kepada kadar kenaikan kematian dan bahayanya penyakit ini, frontliners bekerja 24 jam tanpa henti. Bagi orang yang memikir keadaan ini, dia nak melakukan sesuatu for the nation. I must send signal to
the nation. Ini adalah cukup bahaya. I give you maximum sentence. Kalau saya pun duduk di situ, kemungkinan saya memberi maksimum. Tapi bergantung kepada mitigasi dia. Kita kena faham. Ya? Cuma yang masyarakat tidak faham dan keliru sekarang ini, dia kata kalaulah hari-hari semua orang mengatakan serius, mati, rate naik dan sebagainya. Tapi kenapa undang-undang yang ada ni, dia kata denda 2,000 je. Singapura pun 10,000 Singapura dolar. Kenapa kita 2,000 saja maksimum mengikut akta, mengikut aturan 1,000. Boleh compound pun 1,000. So kalau serius, kenapa hukumannya kecil sangat? Macam tak ada apa-apa. So bagi orang yang banyak duit tu 1,000 satu hari dia boleh buat 4 kali kesalahan. Jadi dia kata undang-undang yang sedia ada tidak refleks, tidak menampilkan seriusnya wabak ini. So itu dilema. So apa yang saya boleh katakan mengenai isu ini ialah kita dalam keadaan tidak sedia. Kalau kita dah tahu COVID-19 menyerang Malaysia, 5 tahun lepas mungkin kita dah ada undang-undang yang lebih serius. Mungkin. Itulah keadaan. Ya. So itu saja mekanisme yang kita ada. Ini yang berlaku, kita tangani mengikut mekanisme yang kita ada dan kuasa-kuasa terhad yang ada pada kerajaan dan pihak penguasa. Itu komen saya kepada itu. Ya. Tuan Haji, Cik Aswad, kita ada lebih kurang 10 hingga 15 minit lagi. Saya mencadangkan kita ambil satu soalan daripada Facebook dan mungkin satu soalan daripada YouTube sebab saya dah ambil daripada WhatsApp sahaja. Jadi soalan yang saya ambil daripada YouTube adalah daripada Freda Gonzalez dan juga dihantar kepada saya oleh Fu Fan Liang. Beliau menanyakan dua perkara. Yang pertama ialah sama ada kesalahan PKP merupakan non-seizable offence dan jika ya, adakah polis boleh menggunakan special power of investigation untuk merekodkan 112 statement dan remand application unless there is order to investigate from DPP. Saya buka soalan tu. Cik Aswad mungkin boleh sambung daripada seizable dan non-seizable tadi. Ya? Okey. Bila satu kesalahan itu adalah satu non-seizable offence, siasatan masih boleh jalankan walaupun tiada tangkapan yang dibuat. Jadi apabila tiada tangkapan dibuat, maka tiada keperluan untuk satu reman dijalankan. Sebabnya tujuan reman tu adalah untuk menahan seseorang lebih daripada 24 jam apabila beliau ditangkap. Tapi bagi keadaan non-seizable offence yang mana kesalahan yang dilakukan itu tak boleh ditangkap tanpa warrant, isu reman tidak wujud. Ya, sebab bagaimana kita nak hendak mereman seorang itu tanpa ditangkap terlebih dahulu. Ya. Jadi bagi kes-kes sebegini, bagi non-seizable offence, prosedur-prosedur yang berkaitan adalah ianya bila satu siasatan dibuat, siasatan tersebut boleh dilengkapkan walaupun tanpa sebarang reman. Saya rasa persoalan yang timbul ni adalah boleh ke reman dibuat bagi kes-kes non-seizable offence? Jawapan dia tak perlu. Kerana even bagi kes-kes yang seizable offence pun, reman bukanlah satu perkara yang mandatory. Tak semestinya bila kena tangkap, automatik memang kita kena reman. Tidak. Undang-undang menetapkan bahawa apa sebab reman sebut diperlukan. Kalau contohnya kes curi kereta, curi motor, dapat diselesaikan siasatan tersebut dalam tempoh 24 jam, maka reman tak perlu dibuat. Even tak siap pun, reman bukanlah satu kewajipan. Pihak orang yang disyaki pada ketika itu, ya, atau peguam bela yang mewakili cabaran reman boleh mengumumkan isu bahawa siasatan masih boleh dilengkapkan tanpa memerlukan orang yang disyaki itu berada dalam tahanan reman. Dan ianya tidak akan memperjudiskan siasatan. Contohnya dalam tempoh 24 jam itu, rakaman percakapan telah pun dapat diambil.
dan juga orang yang disyaki itu boleh hadir ke balai polis seperti mana yang minta untuk membantu siasatan dari hari ke hari. Jadi reman bukanlah satu kemestian dan bukanlah satu yang mandatory bagi setiap kes. Ianya kena dilihat dalam keadaan kenapa, apa sebab seseorang itu perlu ditahan lebih daripada 24 jam. Dan alasan-alasan ini perlu dikemukakan oleh pihak pegawai penyiasat. Ya, kalau alasan ini tak munasabah atau majlis melihat bahawa tiada keperluan ataupun dapat ditunjukkan fakta bahawa siasatan ini dapat dijalankan tanpa perlunya direman orang di siasat ini, maka tak wajar untuk reman diberikan. Saya pulang balik pada Cik Fadil. Ya, Haji ada nak mengulas? Ya, saya rasa pun perkara yang perlu dikaji di situ ialah adakah prosedur seperti sekarang ini yang mana bagi orang yang tidak mengaku bersalah, dia ditangkap, dibawa ke balai, kemudian ada yang diriman, dituduh, selepas dituduh tak mengaku salah, ada yang diberi jaminan. Saya rasa ada yang diberi jaminan ya. Adakah prosedur ini prosedur yang bertepatan? Ini untuk masyarakat peguam yang lain bantu juga kerajaan ya. Jadi kalau saya banyak input daripada peguam-peguam negeri Johor yang telah pun memberikan input kepada saya sebelum forum ini. Saya juga terima kasih kepada peguam-peguam negeri Johor ya, yang saya tidak dapat nyatakan satu persatu namanya, memberi input di dalam grup kami dan untuk kami utarakan di dalam forum. Ini antara perkara yang saya perlu utarakan, iaitu jika kita berpendapat masyarakat peguam bahawa prosedur yang sekarang diamalkan ini tidak bertepatan dengan undang-undang, maka kita kena dengan segera membantu kerajaan untuk mengatakan bahawa now kami mencadangkan prosedur ini ditukar kepada satu prosedur yang baru. Okey, saya tertarik dengan jawapan saudara Aswad tadi. Cuba kita bayangkan begini Aswad ya, kalau pada hari itu ada 400 tangkapan di Johor. 400 tangkapan PKP di Johor. Tangkapan itu kalau keluar kawasan jangkitan maka ditangkap di jalan. Kalau dia mengadakan aktiviti terlarang berkumpul, dia akan ditangkap di tempat dia berkumpul. Okay. Kalau ada 400 volume yang sebanyak itu, adakah pada masa itu polis berkemampuan untuk memberikan saman seperti saman-saman trafik itu? On the spot, keluarkan saman pada masa itu, datang ke mahkamah pada tempoh 2 bulan lagi. 2 bulan tu lagi masih lagi ada PKP. So ada banyak perkara sekarang ini yang kita lakukan secara praktikal sebelum ini tidak praktikal dalam tempoh PKP. Di situ yang saya kata tadi, kita banyak dalam keadaan tidak bersedia lagi. Unprecedented, benda tak pernah berlaku. Jadi kalau kita berpendapat, masyarakat peguam berpendapat prosedur ini tidak bertepatan, maka kita juga akan ketengahkan kepada pihak kerajaan bahawa beberapa perkara di dalam protokol tangkapan, tuduhan, riman dan jaminan perlu diberikan SOP yang baru. Saya rasa ini kita buka. Kita masih lagi mengkaji. Saudara Aswad berpendapat begitu. Mungkin ini feasible. Ya. Saya tambahkan non-feasible. Jadi kalau non-feasible, apa yang saudara Aswad katakan itu adalah betul. Tetapi ini akan menjadi hujahan, perdebatan. Dia feasible ataupun non-feasible. Begitu juga strict liability ataupun the normal offences. Dia akan jadi perdebatan. Begitu juga negeri boleh ikut federal ataupun tidak. Dia akan jadi perdebatan. So ini biarlah dirumus dan diusahakan oleh kumpulan masyarakat peguam. Bagi orang awam, ya, jangan berharap kepada technicality ini untuk mencari alasan tidak mau patuh kepada PKP. Undang-undang ini dibuat untuk saya, untuk kamu, untuk semua orang, untuk hakim, untuk magistrate, untuk doktor, everybody.
Dan kita memang tidak biasa dengan keadaan ini. Memang benar ini suatu perkara baru. Kita tidak biasa. Apatah lagi culture, budaya kita. Budaya kita, Aswad dan Fadil, jangankan pergi minum berteman, budaya kita ada ramai kawan-kawan kita pergi washroom pun berteman. Ini budaya kita. Saya sedarkan kepada Fadil. Ya. Okey, kita ambil satu soalan terakhir daripada Facebook, daripada Santi Balachandran. Beliau bertanya, apakah hak kanak-kanak dalam tempoh PKP ni? Adakah mereka dilindungi? Saya bukakan soalan tu. Haji Rosli? Aswad lah jawab. Haji Rosli. Saya rasa Haji Rosli jawab dulu lah. Soalannya berbunyi, adakah adakah provision PKP ni ada spesifik kepada kanak-kanak dan adakah ia berbeza outside of tempoh PKP ni lah? Ya. Baik, kita bagi senario. Contohnya kanak-kanak ditangkap. Pertama, nama pun kanak-kanak. Tengok umur. Ada kanak-kanak yang umur tak mencecah lebih daripada 10 tahun itu, dia tidak ada liability jenayahnya. Ya, tidak ada liability. Jadi dia ada aspek kanak-kanak ini tempoh tertentu tidak mencecah tahap liability jenayah tidak sampai kepada dia bawah umur 10 tahun, maka apa-apa peruntukan yang berkaitan ini pun tidak berkaitan. Ya. Ada berlaku, walaupun sebelum PKP ada juga berlaku. Contohnya apabila suatu tangkapan dibuat berkaitan kesalahan orang dewasa. Orang dewasa yang ditangkap itu membawa anaknya sekali ke balai. Tak ada siapa nak jaga anak. Anak umur 3 tahun. Ada anak tu menyusu lagi. Ibu kena tangkap. Bila ibu kena tangkap, polis takkan nak tinggalkan anak dekat rumah. Nanti anak tu mati, siapa yang nak jaga? So apa yang dibuat ialah dia tidak ditangkap, dia dibawa bersama ibunya ke balai. Apa istilah kita nak pakai? Adakah budak ini ditangkap? Ya. Untuk menyelamatkan budak ini, oleh kerana ibunya disiasat dibawa ke balai, maka anak ini dibawa. Amalan biasa polis akan mengesan waris-warisnya untuk menguruskan anak ini. Itu yang biasa berlaku. Okay? Zaman PKP pun kalau ada berlaku kanak-kanak juga ditangkap, maka undang-undang yang sama juga terpakai. Hak kanak-kanak tetap dilindung. Kanak-kanak tidaklah ditangkap, sepatutnya dibawa. Okay. Bagaimana pula remaja? Jadi remaja pun juga kebanyakannya ditangkap sekarang ini ialah remaja. Jadi remaja tu ditangkap, dia tahu nak bersuka je. Bermotor sana, bermotor sini, hisap rokok di sana, hisap rokok di sini. Dan bila ditangkap di sana dan ditangkap di sini, dia tengok dalam umur peringkat remaja. Dia akan mendapat perlindungan undang-undang yang sama juga. Bermaknanya kalau nak ditahan sebelum ini, ditahan kalau sebelum PKP, nak tahan remaja tidak diletakkan di dalam lock-up sel bersama dengan orang lain. Kalau dipenjarakan pun, remaja ini ditempatkan berlainan dengan orang-orang dewasa yang lain supaya dia tidak bercampur dengan pesalah-pesalah lain yang lebih tegar ataupun yang lebih dewasa daripadanya. Di situ amalan pihak berkuasa berkaitan dengan tangkapan remaja dan kanak-kanak. Ya. Aswad mungkin boleh menyambung. Okay. Apa saja undang-undang yang diguna pakai sebelum ni berkaitan tangkapan, berkaitan pengendalian tahanan-tahanan remaja atau kanak-kanak, termasuk pembicaraan, masih lagi terpakai dalam PKP ni? PKP ni hanyalah satu peraturan yang menetapkan kawalan pergerakan dan kalau ada kesalahan, maka akan ada pertuduhan. Tapi prosedur pengendalian bagaimana satu tahanan itu perlu
dilayan atau seorang kanak-kanak tu perlu dikendalikan daripada ditahan, ditangkap, direman, dituduh, dibicarakan, diambil keterangan dan dihukum, semuanya akan mengikut pakai undang-undang yang sama seperti Akta Kanak-kanak. Jadi bezanya PKP ni ialah adanya satu peraturan baru, ya, dan peraturan itu adalah peraturan yang kawal pergerakan kita. Kalau selama ni kita faham apa benda salah tak salah, tapi bila PKP ni nak keluar rumah pun salah. So saya rasa masyarakat maybe terperanjat ataupun mungkin ada kekeliruan. Saya rasa di sini sahaja sesi kita pada hari ini. Kita pun dah terlajak masa sikit, 10 minit. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada panelis-panelis kita dan semua yang menonton daripada Facebook dan YouTube. Kami dari Badan Peguam Johor mengalu-alukan pendapat atau input daripada para peguam berkenaan dengan cadangan kursus ataupun format kursus yang diadakan dalam tempoh PKP ini. Dengan itu saya mengucapkan selamat berpuasa pada semua. Terima kasih lagi Haji Rosli, Encik Aswad. Dan bagi yang menyambut Hari Wesak, selamat Hari Wesak. Assalamualaikum dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali.